Mekah ke Madinah. Bagaimana Abu Bakar ni punya setia. Saya. Dia digambarkan kesetiaannya itu waktu perjalanan daripada Mekah tu pergi ke Gua Sur tu, dia kadang ke depan, kadang ke belakang. Rasulullah senyum menengoknya. Dalam susah-susah hati pun Rasulullah senyum menengoknya. Kenapa wahai Abu Bakar? Katanya, bila aku ke belakang, aku teringat perintah kerana aku diperintah di belakang. Tapi bila aku ke depan, aku teringatkan bahaya-bahaya yang bakal berlaku mengacau Rasulullah. Maka saya ke depan. Ke depan, ke belakang, ke depan. Artinya dia lebih nak menjaga keselamatan pimpinannya. Pimpinan perjuangannya daripada dirinya sendiri. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan yang mengatakan, hendaklah kamu mengasihi saudaramu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu sunnah. Sunnah. Mengasihi saudara seperti mengasihi diri sendiri, sunnah. Maka digambarkan oleh Abu Bakar bagaimana dia mengasihi saudaranya lebih daripada dirinya sendiri. Padahal dia tahu Rasulullah ni ada pengawalnya. Malaikat ada apa ada. Kemudian bila sampai saja ke Gua Sur yang sempit itu, yang masuk dulu Abu Bakar masuk, periksa dulu kalau ada apa binatang dan sebagainya. Ditutupnya dulu katanya dengan apa pakaiannya pun, ditutup segala lubang. Kerana di lubang-lubang tu kemungkinan ada binatang-binatang yang boleh mencedera atau menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Kemudian bila dah siap semua, dia pun duduk, Rasulullah pun terbaringlah Rasulullah di ribunya. Tertidur tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tertidur tu dia ternampak satu binatang, katanya kala mungkin lipan, tapi tak kisahlah, tapi binatang yang boleh membahayakan. Jadi dia nak bergerak, takut Rasulullah bangun. Dia nak menutup dengan tangannya, tak sampai. Maka dengan tumit kakinya ditutupnya lubang tersebut. Sampai begitu. Maka disengat oleh binatang tersebut kakinya ataupun mana-mana keadaan. Tapi ini kisahnya, sejarahnya. Maka oleh kerana terlalu sakit, agaknya pedih, menitis air mata tu. Rasulullah yang tertidur di atas ribaan, tengok, kasihkan saudara. Rasulullah yang tidur di atas ribaan, dia menitis air mata tu jatuh kena mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kena, Rasulullah terjaga. Kenapa? Dia pun mengelak-mengelak untuk bercakap. Kemudian dia bercerita. Dipeluknya lah Abu Bakar. Begitu kasih. Kasih. Itulah sahabat. Sebab itu Rasulullah berjaya kerana di sampingnya ada sahabat-sahabat yang binatang pun kalau nak gigit dia duduk dulu. Dia duduk dulu. Dia menahannya dulu. Bukannya kepada Rasulullah. Ini peribadi seorang sahabat, iaitu Abu Bakar Siddiq. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, tadi Haji Ngasri cerita tadi, pun Abu Bakar juga, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun, dia kata, Abu Lahab kata, Bakar, macam itulah agaknya. Tadi Muhammad kata dia baru balik daripada Masjidil Aqsa. Pergi pula naik ke atas lagi, ke Sidratul Muntaha. Pergi malam tadi, pagi ni balik. Kita nak sampai sana 3 bulan. Engkau percaya ke? Apa Abu Bakar kata? Siapa yang bercakap tu? Muhammad. Oh, kalau Muhammad kata lebih dari itu, aku percaya. Itu jenisnya. Jenis pengikut yang ada pada pada Rasulullah. Sebab itu itu satu contoh aja. Jadi ini satu contoh yang jelas kepada kita dalam hal kehidupan harian. Ini apalagi apabila kita dengan seorang pemimpin. Jadi nampaknya perkara-perkara begini kalau dilaksanakan, kita dapat melihat kehebatan pimpinan itu sendiri dan berjaya. Dan ini di negara kita, kalau boleh kita lihat, Datuk, kali dalam konteks negara kita. Sunnahnya tu ialah sunnahnya bagi orang Islam, pertama mesti taat kepada pemimpin. Ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. 3 tu disatukan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ulil amri. Ulil amri inilah pemerintah yang telah dipersetujui dengan satu sistem yang juga telah dipersetujui. Bersama. Dah bersama. Jadi bila yang memerintah itu telah diisytiharkan, telah dimurtabatkan, maka tanggungjawab kita ialah mempertahan, menentukan kita melaksanakan amanah yang diberikan. Dan ini juga sunnah. Ini yang kita sebut sunnah. Kita selalu menyebut sunnah-sunnah, tetapi tidak melihat sunnah besar. Sunnah-sunnah besar ini sangat perlu dibuat. Misalnya dalam peristiwa Rasulullah pindah ke sana. Apabila dipersaudarakan
dipersaudarakan kaum Ansar dengan Muhajirin. Maka persaudaraan itu diikut oleh pengikut yang baru masuk Islam. Macam dah lama masuk Islam. Begitu sekali. Engkau kena buat bersaudara. Maka ada orang yang menawarkan Abdul Rahman bin Auf, aku ada isteri 4. Engkau pilih mana satu yang kau nak? Itu contoh kan. Saya. Jadi Datuk, kita ada pemanggil. Kita ada pemanggil. Kita jemput pemanggil daripada Singapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana tuan? Azhari. Baik, silakan tuan. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan. Azhari tak Cik apa Azhari. Profesor ceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya 23 tahun dapat memperjuangkan agama Islam merdeka kat negara Saudi dan memerintah di negara Saudi, dan dapat bersatu padukan umat-umat musyrikin yang cinta pada kebenaran dan kesucian bersatu dengan Nabi membangun bersama Islam. Kenapa pula negara-negara Islam hari ini tak dapat seperti Nabi juangkan tsunami, merdekakan agama Islam dan bernegara dan berkerajaan? Hanya 23 tahun Nabi dapat uruskan perkara itu. Dapat tak Profesor ceritakan bagaimana Nabi boleh tercapai begitu cepat? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Azhari. Assalamualaikum. Satu soalan yang baik Datuk. Terima kasih Cik Azhari. Kita merdeka 44. Dah Negara 44 tahun dah. 44 tahun ya. dah. Jadi ini kata dia pembangunan Rasulullah 23 tahun. Betul. Cik Azhari, pertama sekali nak betulkan saya bukan profesor. Saya nampak itulah cita-cita orang Islam. Tetapi oleh kerana orang Islam memilih-milih sunnah, saya kata tadi.